Bismillahirrahmanirrahim. Kau main dalam je dah. Buka dalam dah depa mesyuarat dulu. Salah nak hantar kat Pak Mentua apa siapa pergi hantar kat Banjahat lah. Tak apa. Hantar ni bawang. Membawang apa? Hantar bawang ni. Boleh ada. Dah rakam. Dah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ibnu Qasim na. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Tapi kita masih lagi baca pembahagian perempuan mustahadah. Kita berhenti di had last sekali, surah yang ke-7. Tapi kalau kita baca surah yang ke-7 terus, kita akan pening sebab lama tinggal ya. Jadi kita ulang sikit. Jadi perempuan mustahadah adalah perempuan yang dia datang haid dia, datang darah bukan pada waktu haid dan bukan pada waktu nifas. Ni kita ulang kaji balik nah sebelum kita masuk surah yang ke-7 kalau sempat. Jadi mustahadah ni maknanya ataupun istihadah. Istihadah ataupun perempuan tu kita panggil perempuan mustahadah. Perempuan yang datang darah lebih lah kita kata daripada 15 hari bagi haid dan juga lebih daripada 60 hari pada masalah nifas. Dan istihadah ini dipecahkan kepada 7 jenis orang. 7 jenis surah. 7 jenis apa orang. Jadi kita akan ulang kaji saja nah. Ulang-ulang balik. Jadi masalah istihadah ni dia yang menjadi susah apabila darah bersambung daripada hari yang ke-15 tu. Kalau darah tu tak bersambung dengan 15 tu tak ada masalah nah. Baik, kita buat contoh macam ni. Contoh, ini hari pertama, ini hari ke-15 di sini. Jadi selama darah ada dalam lingkungan 15 hari, dia keluar 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 10 hari, 12 hari, 13 hari, 14 hari, 15 hari, tak ada masalah. Itu bukannya masalah istihadah. Dan darah kalau terputus keluar setelah daripada 15 hari pun tak ada masalah. Sebab yang dalam 15 hari semua haid macam ni. Darah datang 5 hari. Contoh. Haid kan? Darah datang sampai 10 hari. Haid. Datang sampai 15 hari. Haid. Hari ke-15 berhenti. Hari ke-17 datang balik. Tak ada masalah. Hak 15 hari ni semua haid. Nah, hak 15 hari ni semua haid. Yang hari ke-17 ni dipanggil istihadah ataupun kita panggil mukammal bagi suci. Dia nak menyempurnakan suci. Suci kena ada 15 hari kan? Ni baru suci berapa? 1 hari. Nah, baru 1 hari. Jadi tak ada masalah. Hak ni semua haid. Nak kena tengok adat ke orang? Tak ada. Kita tak perlu tengok. Sebab apa? Sebab darah dia tak lebih 15 hari.
Walaupun darah dia mai setelah tu. Jadi tak ada masalah. Yang menjadi masalah apabila darah tu masuk dari sini dan dia tarik mai keluar. Lepas 15 hari. Contohnya tak keluar dah. Tak keluar darah dah. Padam tak keluar. Bukan, padam dia tak keluar. Contoh dia darah mai sampai 10 hari. Ada masalah tak darah mai 10 hari? Tak ada masalah sebab masih lagi dalam 15 hari. Hari ke-14 lagi, ada masalah tak? Hari ke-15 keluar lagi, ada masalah tak? Sampai hari ke-16. Di sini ada masalah. Apabila darah tu dari dalam lingkungan 15 hari ni dia bawa keluar sampai ke 16, 17, inilah yang kita panggil masalah yang kita nak kena tengok tafsir yang 7 ni. Kalau darah tu terputus kemudian datang pula setelah 15 hari, itu tak ada masalah nah. Tak ada masalah. Selama darah tu ada dalam 15 hari, semuanya haid, dan darah yang setelah 15 hari itu semua bukan haid sebab dia terputus di 15. Yang penting ni sempadan dia ni. Darah yang setelah 15 bukan haid, darah yang sebelum yang dalam 15 semua haid. Kalau ada pemisah antara dua ni tak ada masalah. Yang dalam 15 semua haid, yang luar 15 bukan haid. Yang ada masalah apabila darah tu dari dalam 15 dia bawa bersambung ke hari ke-16, ke-17, ke-18. Itu yang masalah. Dan masalah dia ada berapa? 7 jenis. Pakai mic gantung senang kan? Boleh gerak-gerak. Tak ada. Yang ni boleh gantung. Jadi perempuan dia ada dua jenis orang. Satu kita kata perempuan yang mula datang darah, ataupun kita panggil mubtada'ah, ataupun perempuan yang dah pernah datang haid, darah dan suci. Itu kita panggil mu'tadah. Jadi masalah mustahadhah ni, masalah istihadhah ni ataupun masalah mustahadhah ni, dia akan ada dua sahaja jenis orang. Mubtada'ah dan juga mu'tadah. Perempuan yang first time datang darah dan perempuan yang dah pernah tengok darah dan suci, dah pernah keluar darah. Faham? Ada dua jenis ni kan? Orang mula mai dan orang dah biasa mai. Ini kita ulang kaji balik kan? Dan perempuan yang mubtada'ah ni ada dua jenis. Ada yang kita panggil dia mumayyizah, ada yang kita panggil dia ghairul mumayyizah, ghair mumayyizah. Apa dia mumayyizah, apa dia ghair mumayyizah? Mumayyizah perempuan yang boleh membezakan darah, ghair mumayyizah perempuan yang tidak boleh membezakan darah. Membezakan darah ni maksud dia apa? Dia boleh beza sifat darah kuat dan lemah. Kuat dan lemah. Kita ulang kaji balik. Darah kuat, darah lemah ni macam mana? Darah kuat, darah lemah ni dia tengok pada dua benda. Pertamanya pada warna dan keduanya pada sifat. Warna ada berapa? Warna ada hitam. Kedua merah dulu kan? Merah kuat lagi. Kemudian coklat. Kemudian kuning. Kemudian 1, 2, 3, 4. Dan juga kita kata apa? Keruh. Keruh sikit. Kita ini dipanggil warna 5 ni. Dan ditengok juga pada sifat. Kental. Likat ataupun kental. Dan busuk. Macam mana kita nak tahu darah tu kuat ke tak kuat? Baik, darah yang kuat tak kuat kita boleh katakan dengan point, markah. Kita kata hitam 5, point dia. Merah 4. Coklat 3. Kuning
2, keruh 1, sifat semua 1. Jadi lagi besar poin satu darah itu, lagi kuat darah tadi. Contoh dia hitam 5, maknanya dia paling kuat. Apabila hitam dan kental jadi berapa? 6, dia kuat. Kalau merah 4, campur merah dan kental jadi berapa? 5 poin, sama dengan hitam. Jadi kesimpulan dia, kekuatan darah kita lihat pada poin-poin di sini. Ini martabat dia dan ini sifat dia. Lagi besar apa kita kata dia punya poin, lagi kuat darah tu. Sebagai contoh, merah keluar dia kental dan busuk, jadi berapa poin dia? 6. Contohnya 5 hari keluar merah, kental dan busuk, maka dia ada 6 poin. Setelah tu mai pula 5 hari hitam sahaja, tidak kental, tidak busuk. Jadi mana yang kuat? Merah, betul tak? Sebab dia poin dia 6. Hitam hanya 5. Kalau ni masuk poin tu untuk Kita nak tengok darah tu kuat ataupun lemah. Yang kita nak bezakan antara dua darah. Yang kita nak sebut mumayyizah ni. Mumayyizah ni perempuan yang boleh membezakan darah. Beza apa? Beza dari nisbah kekuatan darah. Darah kuat, darah lemah, darah yang sangat lemah. Dia ada 3. Darah kuat, darah lemah dan darah yang sangat lemah. Dan dia akan ada masalah yang panjang di dalam kitab yang panjang. beza tu membuatkan apa benda tu dia Baik, dia ada hukum. Apabila mumayyizah, kita nak hukumkan kita nak hukumkan masalah perempuan haid ataupun tak haid, kita pertama kita akan tengok pada apa? Tamyiz. Betul tak? Tamyiz. Kedua kita akan tengok pada adat. Kalau tak ada, kita akan tengok pada, kita akan hukumkan dia 1 hari semalam. Sehari semalam macam nak tulis? Sehari semalam 24 jam lah tulis. Jadi 7 jenis masalah ni dia hanya berkisar 3 ni je. Kalau perempuan mumayyizah, automatik kita akan hukumkan dia ni haid dia darah sebagai tamyiz, iaitu darah yang kuat. Macam mana nak tengok darah kuat? Poin ni. Kita pakai poin ni. Kalau darah 5 hari darah hitam, 5 hari darah merah. Jadi yang mana haid? Ni bukan masalah setiap tu anak 5 hari, mana semualah. 5 buat 10 betul tak? Semua haid. Sebab dalam 15 hari tak ada tak kira warna, tak kira adat. Selama dia duduk dalam 15 hari, semua haid. Okay. Macam mana masalah dia? Kita kata 5 hari darah hitam, 20 hari darah merah. Jadi berapa hari haid dia? 5. Sebab apa? Sebab 5 tu lebih kuat daripada merah. Dan dia ada syarat-syarat dia yang 4 dulu yang kita telah sebut. Baik, habis. Itu kalau perempuan tu first time dan dia boleh membezakan darah. Hari pertama hitam, hari kedua hitam, hari ketiga hitam, 5 hari main hitam, 7 hari main hitam, lepas tu main merah. Adakah merah tu bukan haid? Dia first time ni? Tak, masih lagi sebab tak lebih 15. Dia pun tak tahu berapa hari kan. Hari ke-8 merah, tak sembahyang. Hari ke-9 merah, tak sembahyang. Hari ke-10 merah, tak sembahyang. 11, 12, 13, 14, 15. Darah masih keluar. Dan dia tak boleh sembahyang, dan dia tak boleh puasa, dan dia tak boleh bergaul dengan suami dia, tak boleh masuk masjid, tak boleh baca Quran, tak boleh tanggung Al-Quran. Sebab dia haid. Hari ke-16 masih datang lagi. Maka dia wajib mandi. Dan dihukumkan dia ni bermasalah istihadah. Dan darah dia hanya 5 ataupun 7 hari yang lalu. Dan dia kena qadha. Itu perempuan yang first time datang, yang mumayyizah. Faham? Yang kuat haid, yang lemah suci. Itu hukum dia mubtadaah mumayyizah. Mubtadaah ghair mumayyizah, maknanya mubtadaah first time baru datang. Mumayyizah dia tak boleh beza warna, sama ada tak cukup syarat ataupun warna tu sama.
Kita ambil masalah yang mudah, masalah darah tu sama. Dia first time datang, baru umur 10 tahun datang. Hari pertama merah, hari kedua merah. Mak dia kata darah haid hang tak boleh mayang. Balik dah. Lepas tu dia pun tak apa. Tak mayang. 15 hari merah. Hari ke-16 datang lagi. Dia kata, mak 16 hari dah ni. Jadi berapakah hari dia? Kita nak ambil tamis. Dia tak ada tamis. Kita nak ambil adat. Dia tak ada adat. Jadi kita hukumkan darah dia hanya 1 hari. Hari pertama sahaja kita hukumkan haid. Dia puasa, dia kena dia memang kena qada semua sebab dia tinggal semua, betul tak? Jadi masalahnya hak semayang lah, kita kata hak hari pertama tu dia tak perlu qada semayang. Kemudian 14 hari dia kena qada. Qada semayang. Wadih nah? Ghair mumayyizah. Dan kebanyakan yang bermasalahnya hak sini. Muqtadah, perempuan yang dah biasa, dah pernah keluar darah dan haid, dan dia pun ada dua, mumayyizah dan dia ada ghair mumayyizah. Sama, cuma beza dia dia beradat. Kalau perempuan tu dia dah umur 20, 30 dan dia pernah datang banyak kali darah, tiba-tiba bulan tu dia datang darah terus. Ada darah sampai 20 hari, 30 hari, sebulan. Maksud ada darah, maksudnya apa? Bukan semestinya keluar. Maksudnya ada darah di bahagian dalam faraj dia. Bahagian dalam bermakna bahagian yang tak dapat dilihat ketika dia cangkung tu. Macam mana nak cek? Ambil putih kapas. Maksud ada warna, sama ada kuning, sama ada keruh, coklat, merah, hitam. Asal ada sahaja, walaupun lain-lain sikit-sikit, itu kira ada. Apabila ada, maka kita hukumkan dia mustahadah sebab lebih 16 hari. Kalau dia mumayyizah macam tadi, 7 hari hitam, selebihnya merah, maka hukum darahnya darah haid yang kuat, yang merah tadi semua, yang lemah tadi semua suci. Adakah dia tengok pada adat? Tak tengok pada adat. Contohnya, tiap-tiap bulan dia datang 7 hari. Bulan tu dia datang 10 hari. Hitam. Hari ke-7 selalu dah berhenti. Tapi bulan tu hari ke-7 tak berhenti lagi. Hari ke-8 tak berhenti lagi. Asal hukum, bila ada darah, hukumnya haid. Bila putus, hukumnya suci. Maka selagi mana darah duk keluar, selagi tu dia kena hukumkan haid. Selama tak lebih dari 15 hari. Maka hari ke-10 pun dia tak boleh semayang lagi. Hari ke-11 darah dah jadi warna lain dah. Tapi boleh mayang? Tak boleh juga. Hari ke-12, hari ke-13, hari ke-15 boleh mayang tak? Tak boleh mayang juga. Hari ke-16 pun duk keluar lagi. Maka hari ke-5, bila dah cukup 15 hari masih keluar lagi, dia wajib mandi dan dia kena qada yang darah merah tadi, yang berbeza, yang darah lemah tu dia kena qada sebab itu hukum suci. Dia tak tengok pada adat. Sebab tamyiz lebih kuat daripada adat. Wadih kan? Masalah muqtadah ini terpecah kepada terpecah kepada 4. Ada dia ghair mumayyizah, maknanya dia tak boleh bezakan warna darah kuat dan darah lemah. Dia tak boleh bezakan darah kuat, darah lemah. Sebagai contoh yang mudah, dia tengok satu warna. Merah 20 hari. Itu dipanggil ghair mumayyizah. Dan dia ada 4. Kita dah belajar 3. Yang terakhir yang malam ni yang keempat. Yang kita dah belajar apa itu? Muqtadah yang ingat qadar dan waktu kan? Muqtadah yang ingat qadar dan waktu. Maksud qadar, berapa hari dia keluar. Contohnya, dia ingat adat dia yang dulu 5 hari. Maksudnya adat yang terakhir, yang paling latest. Dia ingat adat dia. Dan dia ingat waktu, maksudnya darah tumai awal bulan, tengah bulan, hujung bulan, dia ingat. Itu dipanggil ghair mumayyizah yang ingat qadar dan waktu. Apa hukum dia? Ambil adat.
dia akan pakai adat. Apabila dia ada adat, maka kita hukumkan adat. Contohnya. Ha? Macam mana? Adat. Ikat ambil adat. Sebab lepas tamyiz, kalau tak ada, kita akan ambil adat. Contohnya, bulan 1, 5 hari haid. Bulan 2, 6 hari haid. Bulan 3, 7 hari haid. Bulan 4, 1 bulan dia keluar. 30 hari darah. Dia ingat qadar 7 hari dan dia ingat waktu. Waktu ni selalunya kita pada masalah had kali kedua. Jadi untuk bulan 4, 30 hari darah ni hanya 7 hari sajalah. Sebab kita akan pakai qadar. Kemudian kalau 7 hari suci jadi dia sebulan jadi 23. Maknanya 7 hari haid, 23 hari suci. Kalau kata darah ni terus, bulan 4 penuh, bulan 5 pun penuh, bulan 6 pun penuh. Jadi haid dia macam mana? 7 hari haid, 23 suci. Lepas tu kalau sini ada 31 hari, maknanya hari ni pun kira 7 hari. Sini 6 hari kan? Sini jadi 23 juga. Dia akan jadi 7, 23, 7, 23, 7, 23, seterusnya. Sebab dia ikut suci yang sebelum. Sebiji. Suci berapa hari, haid berapa hari, di sini pun sama. Sebab tu kita kata ingat qadar dan waktu. Sebab kita nak letak di mana datangnya haid. Yang kedua, yang ni ingat qadar dan ingat waktu. Yang ni hanya satu lagi yang ingat qadar, tak ingat waktu. Satu lagi yang kita dah belajar apa dia? Hak tak belajar lagi apa dia? Yang kita tak baca lagi, ingat waktu, tak ingat qadar. Ingat waktu, tak ingat qadar. Yang kita dah belajar, ingat qadar, tak ingat waktu. Yang kita belajar, ingat kedua-dua. Lepas tu tak ingat kedua-dua. Tak ingat kedua-dua. Tak tahu waktu, tak tahu qadar. Lagi susah. Selalunya apabila dia panjang sangat kan, bila tak mai lama, mai pula sekali mai jadi istihadhah. Contoh perempuan yang kita kata sampai time menopause lah, 50 ke, selalunya kadang-kadang perempuan dah ni kan, dah berhenti lama dah satu tu kan, 50 dah berhenti. Boleh jadi kan, dia ada masalah kadang-kadang macam mana ke, 40 pun kadang ada yang dah berhenti, 50 pun dah berhenti. Dah berhenti setahun tak mai dah. Tiba-tiba mai pula darah, sekali mai masalah istihadhah. Dia kata punah. Dia kata mana aku ingat dah. Berapa hari yang terakhir aku tak ingat. Cari pula kalender hak dia tanda dulu-dulu pun laki dia buang habis dah. Lepas tu macam mana? Itu dipanggil masalah mutahayyirah. Masalah mutahayyirah ini, masalah ni kita cermat dengan dia, iaitu kita hukumkan haid pada sebahagian benda dan kita hukumkan suci pada sebahagian benda. Kita hukumkan haid pada masalah apa? Contohnya masalah berjima, masalah baca Al-Quran, masalah pegang Al-Quran, masalah masuk masjid, itu kita hukumkan haid. Contoh makcik bedah ni, setahun dah tak mai, tiba-tiba mai darah. Hari pertama mai, no problem, haid. Hari kedua mai, no problem. 15 hari dah dia susah hati. Dah lama tak mai, sekali mai 15 hari dah. Mai yang menajak pun tak menajak pun tak berhenti-berhenti lagi. Hari ke-16 mai juga. Macam mana hukum dia? Laki dia kata, ni hang masalah istihadhah ni, yang tak apa. Dia kata, mana tak apa, dia kata, aku tak ingat apa langsung, dia kata. Macam tu macam mana? Dia kata, abang dah tak boleh sebab saya mutahayyirah, tidak boleh berjima dengan suami. Tak boleh apa lagi, baca Al-Quran tak boleh pada selain daripada solat, pegang Al-Quran, masuk masjid apa semua lah kan. Dan kita hukumkan suci pada masalah sembahyang. Sembahyang seperti orang suci, maknanya wajib.
Walaupun dia ada darah, dia kena sembahyang. Macam mana masalah? Hak itulah basuh sumbat apa semua tu. Sembahyang, puasa, tolak, iktikaf, mandi. Ini masalah dia. Jadi mutahayyirah dia kena mandilah tiap-tiap waktu kalau dia tak ingat putus bila. Jadi orang yang masalah istihadah ni, kalau dia tak ada tamyiz, apa sahaja yang dia ingat kena ambil. Apa yang dia ingat tentang haid yang lepas? Dia kata qadar tak ingat, waktu tak ingat. Habis tu apa yang ingat? Dia kata last kali dulu ingatnya putus waktu malam. Sebab ingat lagi, laki dia duk tanya, dia kata habis lagi. Dia cek habis dah lepas maghrib. Dia tahap tu yang boleh ingat tu. Dia ingat putus lepas maghrib. Maka beramal dengan hak tu. Ini contoh sajalah kan. Contoh saja. Beramal dengan hak tu maknanya apa? Adakah wajib mandi setiap waktu? Tak wajib. Dia hanya wajib mandi waktu terbenam matahari. Pagi tak kena, subuh tak kena, isyak tak kena, zuhur tak kena, asar tak kena. Yang kena suami dia. Yang terkena suami dia, dia tak boleh apa. Jadi catat apa yang dia ingat supaya kita boleh selesaikan masalah dia. Apa sahaja yang dia ingat tentang masalah dia yang dulu. Selama sebulan, macam itulah. Dan masalah dia nak qada, kalaulah dia sekali mai 1 tahun mai. Jenah tu kan. Kalau kena pada bulan puasa, dia kena qada yang macam dululah. Contohlah, dia mutahayyirah, datang haid selama 2 tahun tak berhenti. Datang darah, bukan datang haid. Datang darah selama 2 tahun tak putih, bukan meleleh dah, tapi darah tu duk ada. Sak merah, sak kuning, sak merah, sak kuning, tapi tak cukup syarat lah. Tak cukup syarat tamyiz. Sampai bulan puasa, dia kena pada bulan puasa. Kemudian bila dia nak qada macam mana? Tak ada waktu yang bersih. Dan dia dalam keadaan mutahayyirah. Maksud mutahayyirah ni apa? Ada ihtimal suci, ada ihtimal haid. Jadi ulama kata dia qada 2 bulan kamil, maknanya sebulan 30 hari dan sebulan lagi 30 hari, dan dia kena tambah 6 hari dalam masa 18 hari. 3 hari pertama, 3 hari terakhir yang kita dah sebut dahulu. Ini ulang kaji saja. Ulang kaji pun nanti kita baca lain, tak apa, Ustaz Bilal. Dan yang ke-6, ni yang terakhir untuk kita ulang. Ingat waktu, qadran la waqtan. Ingat qadar tak ingat waktu. Ingat qadar tak ingat waktu, maksudnya dia tahu qadar, dia tahu haid terakhir dia berapa. Contohnya 7 hari, 10 hari. Tapi dia tak ingat waktu bila datang. Awal bulan, tengah bulan, ujung bulan kan macam mana. Jadi beramal yang mana yang dia ingat lah. Jadi di situ ada masalah apa? Ada masalah kita kata ihtimal inqita' ataupun orang panggil tuhran mashkuk, dan juga al-inqita'. Yuhtamal inqita', tuhran mashkuk fih, dan yang ihtimal haid tu haidun mashkuk fih. Dia ada masalah haid yang disyaki dan ada masalah suci yang disyaki. Tuhran mashkuk dan haid mashkuk. Ingat tak ni? Ini hanya kita ulang kaji boleh ya? Sebab masalah yang terakhir itu sama dengan masalah ni. Contohnya bulan Januari, bulan last kali, bulan 12. Dia datang 5 hari. Mai bulan pertama, bulan Januari, dia datang sampai 30 hari. Darah. Jadi dia masalah apa? Masalah istihadah sebab 30 hari. Hari ke-15 dia wajib mandi. Tapi masalah dia sekarang, dia ingat qadar saja. Dia kata 5 hari. Tapi tak ingat
tengah ke, awal ke, hujung ke. Jadi macam mana? Di sini hari tu dia habaq macam mana? Dia kata di sini dia ada cerita masalah ada yakin dan masalah yang tak yakin. Sebagai contoh dia buat di sini, dia kata haid dia 5 tapi mai awal. 5 tapi mai awal. Cuma dia tak tahu hari ke berapa. Sebab nak habaq ni masalah haid masykuk dengan suci masykuk ni. Wa'ala anni fi yawmin awal. Qadran la waqtan. Jadi masalah dia kata dia tak ingat main bila, tapi dalam 10 hari pertama lah. 10 hari pertama, ni hari ke-10. Dia kata main dalam lingkungan 10 hari pertama. Jadi ada ihtimal tak? Ada ihtimal main 1 bulan, 2 hari bulan, 3 bulan. Tapi dia kata ada yang dia ingat. Apa dia? Dia kata hari pertama yakin suci. Hari pertama tu memang tak main. Cuma tak ingat hari kedua ke, ketiga ke, keempat tu tak ingat. Tapi hari pertama dia yakin main. Kemudian yang dia syok permulaan dia. Bila dia tak tahu. Awal lah. Dia kata dalam 10 hari pertama. Dia ingat dia main dalam 10 hari pertama dan dia ingat hari pertama suci. Jadi yang kita yakin apa? 5 hari. Dia ingat 5 hari, cuma permulaan datang bila dia tak ingat. Contohlah main berterusan macam tu. Jadi yang kita yakin apa? Dia kata yang ni yakin suci. Ni suci. Maka yakin suci. Lagi bila dia kata satu yakin suci, apa lagi yang kita yakin? Hari ke-6. Yakin haid. Sebab apa? Sebab 5 hari. 5 hari ni 6 confirm kena. Betul tak? Kalau mai hari kedua pun 6 kena. Kedua pun kena, ketiga pun kena, dan last kali kena tanam. Kemudian kalau sampai ke 6, sampai ke mana? 6 sampai hari ke-10 lah kan? Hari ke-11 sampai sini, ini pun dipanggil yakin suci. Sebab dia kata di sini yang ni yakin suci, yang ni yakin suci, yang ni yakin haid. Di sini ada ihtimal. Di sini ada ihtimal. Dua masalah inilah yang kita panggil apa? Syak pada suci, syak pada haid. Istilah saja, sebenarnya dua benda ni sama. Haid masykuk tak. Dia ada beza tambahan satu pada syak suci ni. Apa yang membezakan dia? Pada bab syak di sini, yang kita yakin, kita amal dengan yakin. Maksudnya apa? Yakin suci. Boleh semayang, boleh puasa, boleh jima, boleh pegang Quran, boleh baca segalanya. Yang ni pun boleh buat semua. Hari ke-6, yakin haid, tak boleh semua. Di sini, syak suci. Maka hukum dia, syak haid. Hukum dia macam mutahayyirah tadi. Tak boleh jima, tak boleh apa semua, tak mana tak boleh jima, tak boleh apa? Tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid. Sembahyang boleh, ni boleh. Sebab di sini masalah syak. Tapi dia tak wajib mandi. Tak wajib mandi. Wuduk wajib lah. Wuduk wajib, tapi sebab nak mayang kan. Tapi mandi dia tak wajib. Sebab apa? Dia tidak ada ihtimal suci di sini. Sebab 5 hari, kalau mai hari kedua, putus bila? Hari ke-6. Jadi buat apa dia nak mandi? Kalau mai hari ketiga, putus hari ke-7, ada ihtimal hari pertama kedua ada ihtimal suci tak? Sebab dia mai 5 hari. Kalau mai hari kedua, hari ke-4
tak suci lagi. Hari kedua, ketiga tak suci lagi. Hari kelima tak suci lagi. Jadi tidak ada ihtimal suci. Jadi tak wajib mandi sebab dia main 5 hari. Hari kelima baru boleh mandi. Jadi bila hari kelima? Hari kelima tu akan jatuh pada hari ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10. Di sini ada ihtimal putus. Jadi pada masalah syak suci, wajib mandi tambah satu lagi. Jadi kalau dia sembahyang dalam masa syak haid tu, itu qada. Itu ada dua dalam bab masalah ni. Ada dua pendapat, ada yang kata kena qada, ada yang kata tak kena qada. Dan kalau yang ada kata kena qada tu, dia ada cara qada dia lah. Tapi ni dia dah solat. Yang ringannya kita pakai pendapat yang tak kena qada. Jadi kalau dia sembahyang dalam masa syak haid tu tak perlu mandi. Kalau dia sembahyang dalam masa syak suci kena mandi. Bezanya di situ. Masalah tang syak ni patah balik dengan masalah hak tadi, hak mutahayyirah tadi. Orang yang tak ingat apa-apa, sebiji benda yang dia kena buat samalah, kena sumbat, kena basuh apa semua. Okey, ini adalah ulang kaji pelajaran yang lalu. Dan surah yang terakhir kita baca malam ni. Surah yang terakhir sama juga surah yang sebelum ni. Dia kata az-zakirah li'adatiha waqtan la qadran. Yang ingat adat waktu tapi tak ingat qadar. Ka'an taqul, contoh dia kata apa? Kana haidi, haid dia kata mula awal bulan. Dia ingat tu awal bulan. Tapi dia kata dia tak tahu banyak mana. Dia tak tahu wala alam qadruhu. Alam qadrahu, dia tak tahu. Dia kata aku tak tahu qadarnya. Maka hukum dia fayaumun walailah minhu haid biyaqin. Maka kita hukumkan dia masalah ni. Dia akan patah balik sini. Sebab adat dia tak ingat langsung. Dia akan turun balik sini. Hukum dia hanya 24 jam. Sehari semalam. Haid dengan yakin. Wa nisfuhu tsani tuhrun biyaqin. Sama juga macam ni. Nisfu yang kedua suci dengan yakin. Wa ma baina dzalik muhtamal lil haid wat tuhur wal inqita'. Falil yakin min haid wa tuhur hukmuhu fi al-mutamal kana syara. Baik, masalah dia macam ni. Ni sama juga macam masalah ni, cuma beza dia tak ingat berapa banyak qadar sahaja. Contohnya dia mai haid dia mai keluar darah 30 hari ataupun lebih lah, 30 ataupun lebih. Dia kata yang dia ingatnya mai awal bulan, 1 hari bulan. Sebab ikut putarannya, ikut putaran dia duk selalu bila ikut putaran-putaran dia, dia kata memang kena betul. Lepas suci memang kena betul pada adat dia mai awal bulan. 1 hari bulan ni. Tapi dia kata aku tak ingat berapa banyak. Boleh jadi sehari, boleh jadi 15 hari, tidak? Boleh jadi paling sikit hari pertama saja, boleh jadi 15 hari paling banyak. Ini paling banyak. Tapi dia kata yang aku ingat hari pertama datang. Bila macam ni kita hukumkan dia hari pertama ni haid. Yakin haid. Yang kedua ni yakin suci. Yakin suci. Sebab apa? Sebab haid bila dah datang 1 hari bulan dia tak akan lebih dari 15 hari. Ni confirm darah lepas ni suci. Jadi yang ada ihtimalnya celah-celah ni sahaja. 14 hari ni dipanggil ihtimal apa? Suci, ihtimal haid dan ihtimal inqita'. Di sini dipanggil hukum tuhran mashkuk. Pada masalah ni tidak ada haidan mashkuk. Sebab apa? Sebab di sini tiap-tiap hari ada masalah ihtimal putus. Kalau dia mai hari pertama, hari kedua ihtimal putih betul tak? Kecuali hari pertama lah. Jadi hari kedua wajib mandi tak? Selepas 24 jam wajib mandi. Ihtimal juga 2 hari darah dia putus hari ketiga. Wajib mandi juga. Ihtimal juga. Ihtimal tu sentiasa ada. Ihtimal putus tu sentiasa ada. Dia nak sembahyang kena mandi.
Macam ni. Pada masalah tadi, kecuali kalau dia ingat putih tu bila? Tengah hari, petang, malam, macam masalah tadi. Ni yakin hukum haid 100 patih. Zahari. Kalau hari ni maknanya dia tak perlu qada lah. Masalah dia bila mai darah pertama dia tak tahu lagi kan. Sampai hari ke-15 baru dia tahu dia bermasalah. Maka dia dia mula mandi sebenarnya di sini. Di sini bukannya mandi lagi. Dia apabila putaran yang kedua, dia mai darah terus ni. Tu yang dia akan jadi masalah di sini ada. Tapi kalau lanjut akan 2 bulan masalah dia tetap. Masalah ni, dia main sini. Dia ulang. Dia sebab kalau first time dia jadi macam ni, dia tak akan ada dia nak kena mandi tiap-tiap waktu. Dia tak akan ada kena mandi tiap-tiap waktu. Sebab dia baru pertama jadi istihadah. Jelas Jelas Ini bukan main masalah dia ni. Ini hanya nak memahami pecahan surah saja. Ini bukan masalah dia. Kita tak buat masalah lagi ya. Ini bukan bermasalah lagi. Ini hanya nak memahami surah-surah yang 7 tu saja. Pecahan yang 7 tu. Bajuri ni dia buat pecahan bagus dia. Susunan dia. Ulang 2-3 kali okey lah ulang-ulang dia okey sikit. Boleh nampak lah ya. Abang Amin boleh Kalau nak tanya boleh tanya. Habis kita takat tu je. Lepas tu kita masuk balik matan nanti. Mana? Nampak lah. Ada soalan? Jadi mereka semua ada 7 saja. Dan kita akan kembali pada asas dia yang itulah. Sama ada kita tengok tamyiz, sama ada kita tengok adat, ataupun kita hukumkan dia sehari semalam haid dia. Ini pendapat yang dipilih. Tamat. Orang jarang-jarang jadi. Tapi malah bila dia sekali jadi, dia tanya, kita pening nak jawab. Betul. Benar. Dia tak ramai yang jadi. Tapi bila dia terjadi, dia tanya kita lah. Sebab tu nak jadi tok guru ustaz ni bukan senang. Sebab apa? Mereka jadi sekali-sekala, tanya sekali-sekala. Kita nak kena ulang setiap hari. Benar tu. Kita kena duk tengok. Kalau kita tak tengok, kita akan lupa. Bila mereka tanya, kita pun seram tu. Adakah bukan senang nak jadi guru ni kan. Maknanya segala masalah tu dia kena selalu murajaah, ulang. Tak mau bagi lupa kan. Masalah ibadah pun dia kena baca. Masalah puasa dia kena baca selalu. Masalah mayang, masalah zakat, masalah ni dia kena selalu. Apa katanya? Tanya hak tu sebab apa? Supaya dia dah murajaah yang tu. Jadi nak tanya hak tu. Tanya hak lain. Jam kena tunggu lain kali. Tak mudahlah. Senang nak jadi. Sebab tu orang mengaji boleh bagi zakat kat depa sebab apa? Sebab nak dapat ilmu ni susah sepenuh masa. Depa tu tak ada waktu nak bekerja. Walaupun depa kuat, walaupun depa sihat, tapi depa tak ada waktu nak bekerja. Sebab apa? Ni nak mengenang ngaji banyak, nak guna ulang kaji, nak kena hafal. Sebab tu boleh diberi zakat kat depa. Sebab manfaat dia untuk orang awam kan.